Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi alhamdulillah dalam sesi tadabbur Quran secara ringkas alhamdulillah. Pagi ni insya-Allah kita akan masuk ke muka surat 508 508 insya-Allah. Hari ni kita 7 Disember tahun 2020 bersamaan dengan 21 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bersama-sama daripada dataran di sini daripada Bandar Seri Begawan, dan kita bersama-sama insya-Allah pada hari ini kita akan melihat kepada surah Muhammad surah Muhammad ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-19, iaitu muka surat yang kedua daripada surah Muhammad alhamdulillah. Sebelum daripada ni, ketika di muka surat 1 kita telah menceritakan lebih kurang apakah yang yang kita panggil sebagai tema kepada surah Muhammad ni. Surah Muhammad ni adalah surah Madaniyah yang pertama setelah kita menghabiskan surah-surah Hawamin sebelum daripada ni, iaitu 7 Hamin ni. Kemudian kita masuk sekarang ni kepada juzuk yang ke-26 dan juga kita bertemu dengan surah Madaniyah, iaitu surah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke Madinah. Jadi kita akan nampak kelainan perbezaan di antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Di antara salah satu perkara yang ada di dalam surah Madaniyah yang tidak ada di dalam surah Makkiyah, surah yang turunnya di Mekah, iaitu disebutkan tentang sifat-sifat dan juga perangai-perangai yang ada pada orang munafik. Jadi penceritaan tentang orang munafik ni akan mula diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Madani. Bila di Mekah tidak ada orang-orang munafik. Kerana apa? Kerana Islam di Mekah ni adalah Islam dalam keadaan ditindas, Islam dalam keadaan lemah dan sebagainya. Tapi apabila Islam ni bertukar menjadi kuat, dah ada kekuatan semasa Nabi SAW berada di Madinah, maka mula lahir dari situ. Secara khususnya ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah menyebutkan iaitu selepas daripada peperangan Badar, iaitu tahun yang kedua hijrah, bila Islam ni menang ke atas orang-orang kafir Makkah, maka pada ketika itulah mula timbul satu kelompok manusia yang dinamakan sebagai munafik, iaitu mereka sebelum daripada peperangan Badar ni mereka tak masuk Islam, tapi selepas dari peperangan Badar ni mereka mula masuk Islam, mula menyatakan bahawa mereka ni Islam, tetapi mereka ni adalah munafik. Jadi munafik ni ertinya ialah seorang yang mana sebenarnya hati mereka ini sebenarnya tidak terima Islam. Hati mereka ni ada penyakit-penyakit yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran ni sangat banyak, dan kita akan mula melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang munafik ni kan di dalam surah ini. Sebelum ni dah banyak dah, cuma ketika dah lama kita berhenti ni, kita mula sampai kepada surah Madaniyah kembali. Jadi insya-Allah hari ini kita akan lihat yang pertama sekali ialah amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir, kandungan yang kita boleh katakan kesimpulan daripada muka surat 508 pada hari ini. Yang pertama sekali amaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang kafir dan khususnya adalah kepada orang-orang munafik. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifat syurga yang akan diperolehi oleh orang-orang beriman. Jadi kita tengokkan bahawa walaupun surah ini adalah surah Madani, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala terus tetap menceritakan tentang syurga, tentang neraka dan sebagainya. Kerana apa? Kerana syurga dan neraka, kerana iman kepada hari akhirat ni adalah satu perkara yang mesti berterusan, mesti perlu, tidak boleh berhenti. Walaupun bukan hanya di Mekah saja ceritakan pasal syurga, neraka, pasal beriman dan sebagainya, tapi di Madinah mesti diteruskan. Ini adalah menjadi salah satu tanda lah kepada kita semua bahawa pembinaan diri ini tidak boleh berhenti. Walaupun kita ni dalam apa keadaan sekalipun, ketika kita ni kaya, ketika kita ni miskin, ketika kita ni lemah, ketika kita ni kuat, ketika kita ni tak ada kuasa semasa di Mekah, dan juga ketika kita ni telah memperolehi kekuasaan dan kemenangan semasa berada di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala tetap meneruskan, menceritakan, mengingatkan, memberi semangat kepada orang-orang beriman, menceritakan tentang sifat-sifat syurga dan juga menceritakan sifat-sifat neraka sebagaimana yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Akan kita dengar sebentar lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah kita masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Surahul Azim. Ayat saya baca tadi adalah ayat yang ke-12 daripada surah Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran kepada kita, menceritakan kepada kita ke manakah nasib orang-orang yang kafir ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan ke manakah akan perginya orang beriman. Jadi Allah Taala bandingkan di sini orang beriman, orang kafir, orang beriman, orang kafir. Jadi yang pertamanya Allah Taala beritahu bahawa Allah Taala akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi setiap kali digandingkan di antara iman dan juga amal soleh, nak menunjukkan bahawa iman tu adalah kalau digandingkan macam ni, digabungkan macam ni, jadi nak menunjukkan bahawa iman tu adalah amalan dalaman dan yang luar tu adalah amalan soleh. Jadi maknanya kedua-dua tu hendaklah wujud. Tidak boleh salah satu saja wujud. Tak boleh beramal soleh menunjukkan baik tetapi tidak beriman, tak boleh. Ataupun beriman saja, dikatakan dia beriman dalam hati tapi luarannya amalannya jahat, jadi tak boleh digabungkan dua tu, iaitu beriman dan juga beramal soleh. Itu yang pertamalah. Kemudian Allah Ta'ala akan masukkan ke mana mereka ni? Masukkan ke dalam syurga. Syurga tu disifatkan bagaimana? Tajri min tahtihal anhar. Syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nak menunjukkan gabungan di antara apa? Di antara taman. Syurga tu taman. Kalau ikut maknanya jannah. Jannah tu taman-taman, dan mana di bawah tu mengalirnya air-air. Sebab kalau tidak ada gabungan ni, maka tak merasai keindahan istana di padang pasir kata tak bagus kan, tak sedap tak best kan, tak indah bagi manusia kan. Walaupun apa yang ada di syurga ni tak bolehlah kita bayangkan. Kita hanya Allah Ta'ala buat perumpamaan supaya nampak. Tapi apa yang ada di syurga ni mala ainun ra'at. Manusia nampak tak pernah nampak pun. Kalau yang nampak atas dunia itu bukan gambarannya lah, gambaran lebih hebat lagi daripada tu. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengari oleh telinga. Kalau manusia kita dengar telinga ni, kita dengar, kita baca ayat Quran ni, kita dengar, tapi itu gambaran yang simple saja. Yang lebih hebat lagi, yang lebih indah lagi, itu ialah apa yang ada di syurga. Jadi Allah Subhanahu Taala sebutkan ini untuk kita ni gambarkan sedikit kan, bahawa ada daratan, ada air, ada taman dan juga ada sungai-sungai yang mengalir. Wallazina kafaru, tapi tengok sebelah tu satu kelompok lagi tu, iaitu orang-orang kafir. Allah Ta'ala kata apa? Wallazina kafaru yatamatta'una kama wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kalau ikutnya lah kan ayat ini, kalau kita katakan dahsyat juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan apa? Menyebutkan direct orang kafir ni mereka ni seronok. Nombor satunya, mereka ni berseronok lah atas dunia ni. Betul lah kita nampak kan pada hari ini, mereka ni seronok sana, seronok sini kan, pergi berjalan sana, makan sana, macam-macam lah, berpakaian macam-macam jenis kan, nak macam ni, nak macam seolah-olah semua boleh. Tapi mereka tu Allah Ta'ala kata berseronok wa yakulun, dan mereka tu makan minum, kemudian tu tapi macam apa? Bukan sama macam binatang. Allah Ta'ala yang mengatakan, bukan kita mengatakan bahawa mereka ni macam binatang. Tapi Allah Ta'ala kata mereka ni sama makan orang-orang kafir ni sama macam makannya binatang-binatang tu. Binatang tu makan tak? Makan, cuma tak masak lah. Of course lagi mudah kan, mereka nak makan. Ada rumput makan, ada pokok makan, ada daun makan. Tengok kan mudahnya mereka kan, tak perlu masak, tak perlu goreng, tak perlu semua tak perlu kan. Microwave tak perlu, air fryer tak perlu, semua tak perlu. Terus makan je mereka nak makan. Jadi Allah Ta'ala tak nak gambarkan macam tu. Allah tak nak gambar bahawa orang kafir itu makan mentah, bukan, tapi nak gambarkan bahawa samanya mereka apa dari beberapa sudut. Ulama kata yang pertama sekali, mereka tak fikir. Binatang tu fikir tak bila mereka makan? Tak fikir kan, mereka makan je lah. Memang Allah Ta'ala jadikan binatang-binatang tu adalah untuk manusia kan, jadi mereka tak fikir. Jadi manusia kalau tak berfikir tentang apa? Yang pertama sekali adalah berfikir apa akan jadi selepas daripada ini. Kita makan, orang kafir makan tu apa akan jadi selepas daripada mereka makan ni? Makan tu akan masuk dalam perut mereka, sedap, seronok, kemudian tu mereka pun boleh bergerak. Mereka bergerak tu untuk apa? Untuk apa? Bergerak ke sana kemari tu kan, selepas daripada makan tu. Jadi itulah yang mereka tak fikir. Jadi orang kafir akan berfikir apa? Orang yang, ataupun kadang-kadang ada orang Islam yang berfikir secara kafir kan, itu masalah juga kan, iaitu apa? Tidak berfikir. Makan tapi tidak berfikir, kemudian jadi sehat badan, kemudian pergi bekerja untuk mencari makan, kemudian makan lagi. Sebab apa? Dah cari makan tadi, dapat makan lagi, kemudian tu kenyang, lepas tu bergerak sehat, lepas tu pergi bekerja lagi, bekerja untuk dapatkan duit supaya apa? Untuk beli makanan. Jadi nampak tak pusat
putaran tu ataupun kitaran yang kita kata berpusing-pusing, sama seperti binatang. Binatang tak apa, mereka mati, mereka disembelih, mereka jadi makanan manusia, habis macam tu. Ataupun yang tak dimakan tu kan, mereka mati dalam hutan, lalu habis macam tu kan, menjadi rumput, menjadi baja dan sebagainya. Tapi manusia ni ada sebab dia Allah Ta'ala ciptakan atas dunia untuk menjadi khalifah, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang keduanya, tak bersyukur. Binatang ni kita nampak bersyukur ke? Ya, bersyukurlah dengan cara dia kan tak? Tetapi dari segi manusia ni, kalau tidak bersyukur macam itulah kan. Jadi lebih, kadang-kadang dalam tempat yang lain Allah Ta'ala kata wa adallu sabila, ataupun balhum adal. Bahkan manusia ni kadang-kadang menjadi lebih sesat lagi daripada binatang. Yang keduanya, ulama katakan, kenapa? Apakah dia yang sama di antara orang kafir dengan orang dengan binatang ni? Iaitu dari sudut, ni ulama tafsir kata, iaitu dari sudut apa? Dari sudut tak ada halal dan juga haram. Maknanya semua benda yang mereka boleh makan, mereka akan makan. Tak kira dah pertanyaan tu kan, benda ni halal ke haram? Halal ke haram? Jadi tak ada. Jadi bagi orang Muslim kena sensitif. Walaupun kata bercampur pun dah kena sensitif kan. Apatah lagi kalau dah bercampur kan tak. Daging halal, daging tak halal, daging babi pun ada di situ. Jadi maknanya sini adalah benda yang perlu diambil kira oleh sebagai mukmin. Inilah perbezaan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Antaranya Allah Taala sebutkan di atas dunia ini. Jadi di sinilah dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala nak bayangkan kepada kita tu kan, antara yang pertama sifat orang mukmin berbeza dengan sifat orang kafir. Yang keduanya wa ka'ayyim min qaryatin. Kemudian Allah Taala sebutkan lagi kan, iaitu sekarang Nabi dah berpindah ke Madinah. Sekarang Nabi tinggalkan Mekah kan. Nabi kalau ikutnya tak mahu tinggalkan Mekah ni, sebab Nabi sayang kan. Nabi tahu kan, ketika diriwayatkan ketika Nabi bertolak meninggalkan Mekah tu, dan dia pandang Mekah ni daripada jauh kita pandang Mekah daripada jauh kan. Jadi Nabi SAW mengatakan satu kata-katanya kan yang indah lah kan, iaitu Nabi kata ya Makkah anta ahabbu biladillah ilallah. Kamu ni Mekah, aku tahu kan, dia adalah tanah negeri yang paling Allah Ta'ala sayang, dan aku juga sayang kepada bumi Mekah ni kan. Tetapi aku tak akan tinggalkan kau kecuali oleh kerana kaum penduduk negeri ini telah keluarkan aku daripada sini. Jadi makna di sini ialah bukan Nabi itu sayang kepada Mekah ni. Jadi oleh kerana itulah Mekah ni ialah satu tempat yang baik lah kita katakan, satu tempat yang Allah Ta'ala pun sayang, sebagaimana dalam sebutan Nabi SAW tadi tu. Jadi tapi Nabi keluar daripada situ. Jadi lalu dikatakan turunlah ayat ini. Itu di antara sebab turun ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatik. Berapa banyak negeri-negeri, iaitu penduduk negeri yang mana mereka ni lebih kuat daripada penduduk negeri Mekah ni. Penduduk negeri Mekah ni nampak macam action lah kita katakan lah. Macam hebat lah dia kan. Semua orang Quraisy kan. Lepas tu gini hebat lah kan. Tapi Allah Ta'ala kata ada hebat tak dia? Hebat kan. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada tu. Tapi apa jadi? Allah kata allati akhrajatka ahlaknahum. Allah Ta'ala kata walaupun kota tu, negeri-negeri tu hebat, lebih hebat lagi daripada daripada kampung, daripada orang yang mengeluarkan kamu ni, tapi Allah Ta'ala kata ahlaknahum, kami binasakan mereka tu. Kaum Ad ke, kaum Soleh ke, lebih kuat lagi daripada orang-orang Mekah ni, tapi Allah Ta'ala hancurkan. Jadi nak menunjukkan ini ni, kalau ahli Mekah ni, orang Mekah ni, kalau Allah Ta'ala nak hancurkan, sangat mudahlah bagi Allah. Semua mudah bagi Allah Ta'ala, kun fayakun saja. Tapi Allah Ta'ala nak beri gambaran je kan. Maknanya kalau orang kuat pun Allah Ta'ala boleh hancurkan. Apa kata lagi orang yang lemah macam orang Mekah ni? Fala nasira lahum. Tak ada orang yang boleh tolong mereka. Tak ada orang yang boleh bantu mereka. Bantu siapa? Kaum Ad, kaum Soleh, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh AS. Siapa yang boleh tolong mereka bila banjir dah datang, bila petir dah datang, bila angin kuat dah datang, bila dan sebagainya? Tak ada orang kan yang boleh tolong. Samalah begitu yang kita tengok sekarang kan, kekuatan manusia tu bila datanglah taufan, habis manusia tak boleh nak buat apa. Bila datanglah kebakaran, manusia hanya boleh sembuh air kan, padam, cuba padamkan api, tapi padam di sini, lahir di sini pula api kan. Allah Ta'ala boleh buat benda tu kan kalau Allah Ta'ala nak. Jadi Allah Ta'ala kata mari nak cerita kepada kamu, kepada manusia ni kan, bahawa manusia ni sangat lemah.
afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Kemudian Allah Taala katakan afaman jadi fa di sini ni ialah dia kata ialah istifham. Afaman situ tu adalah tanya kan, adakah, tapi istifham sini istifham ingkari ataupun ulama kata istifham an-nafi, iaitu pertanyaan, tapi pertanyaan sebenarnya ialah menolak, menafikan ataupun mengingkari. Jadi maksud dia apa? Afaman kana, takkanlah sama. Itu maksud dia kan, takkanlah sama. Sama siapa? Orang-orang yang ala bayyinatin. Ala bayyinatin tu ialah orang-orang yang jelas. Ada yang kata sini maksud ala bayyinatin ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikutnya. Tetapi yang lebih tu ialah umum iaitu siapa-siapa saja kan. Afaman kan, orang-orang yang jelas mendapat jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mengikut hidayah tu adakah sama dengan orang-orang yang zuyyina lahu su'u amalihi, orang yang dihiaskan amalan itu seolah-olah nampak macam cantik. Dia jahat, dia buat jahat tapi dia rasa macam elok perbuatan dia tu. Dia kufur tapi dia rasa macam elok kufur dia tu. Dia rasa tak bersalah. Jadi rasa tak bersalah itu Allah Ta'ala bandingkan. Adakah sama orang yang jelas nampak salah betul dengan orang-orang yang rasa macam apa yang dibuat ni walaupun salah tu dia rasa telah betul? Jadi Allah Ta'ala tak sama jawapan dia. Tak sama. Dan mereka lagi Allah Ta'ala sebut sini wattaba'u ahwa'ahum. Mereka ni ikut hawa nafsu mereka, ikut kehendak mereka, bukan ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi adakah sama? Tentulah tak sama kan jawapan dia. Jadi tak ada jawapan sini kan, tapi kita jawablah kan. Bila kita baca ni sepatutnya kita jawablah kan. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi masalul jannah. Masalu ni kalau ikutlah apa ni makna asalnya masalu ialah macam mislu lah kan. Tapi masalu sini maksudnya adalah sifat, maksud dia sifat syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan selepas daripada itu sifat-sifat syurga ni bagaimana. Nak memberi gambaran apa kepada manusia ni kan, yang nak masuk sangat, yang seronok sangat hidup dunia tu, nak makan macam makannya kambing, macam makannya lembu, macam makannya tu seronok-seronok sangat tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata ingat sikit, dalam syurga ni kamu tak akan masuk syurga kalau macam ni perangai kan. Kalau macam ni kamu ni engkar, kamu dah engkar, tak payah masuk lah. Jadi Allah Ta'ala kata sekarang nak cerita pasal syurga ni. Syurga ni macam mana sifat dia, masalu dia macam mana, sifat dia macam mana. Sifat dia masalul jannah ni Allah Ta'ala sebut sini masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ni apa? Fiha. Allah Ta'ala sebut selepas itu ada empat jenis sungai. Sungai apa? Sungai yang pertama sekali anharun min ma'in ghairi asin. Yang pertama sekali air yang tidak berubah bau dan juga rasanya walaupun berapa lama. Dahlah sungai kan, kalau kita tengok sungai kan, sungai kita ni berubah, banjir, musim banjir berubah. Bila hujan turun lebat di hulu sungai, maka dia banjir, maka air tu berubah. Jadi tak sedap lah, jadi ginilah, terpaksa lah. Bila masukkan bahan kimia, kadang-kadang tengok kan, di kilang dia buat sana, maka air tu boleh berubah, manusia tak boleh minum lagi. Dah berubah kan. Tapi air dalam syurga ni yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut ialah air putih yang sedap diminum dan tidak berubah sampai bila-bila. Itu yang pertama, ghair asin. Asin tu maknanya taghayyara, maknanya asin yang pertama tak berubah. Yang keduanya ialah wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang keduanya ialah susu. Sungai susu. Macam mana nak cerita keindahan ya, nak cerita kehebatan ahli syurga ni dapat sungai susu. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan sifatnya ialah susu yang tidak berubah. Susu kita pada hari ni, kalau kita buka kotak ke susu tak apa-apalah letak situ kan, tak berapa lama insya-Allah kan, sehari, 2 hari, 3 hari tak, dia akan rosak, dia akan busuk, dia akan macam-macam lah kan susu kan. Sifat susu tu kan, kandungan susu tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini susu di hari akhirat ni sungai, dah lah dia sungai, tak berubah pula tu rasa dia kan. Kemudian yang ketiga ialah apa? Allah Ta'ala sebut ni wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Sungai khamru. Kalau nak kata kita khamru ni arak lah kan alkohol lah kita katakan. Tapi alkohol ni khamru arak ni, arak yang ada di syurga tu bukan arak sebagaimana dunia. Araknya ni bukan memabukkan, bukan menghilangkan akal, bukan jadi gila, bukan jadi sakit bila minum ni kan. Tapi arak ni ialah arak yang mana seronok, sedap, lazat lisyaribin. Peminum dia tu sedap kan. Atas dunia ni ada manusia, even kalau orang yang tak Islam pun ada yang tak suka kepada arak tu sebab apa? Bau dia tak sedap kan. Dan minum pula tu dia boleh membawa penyakit pula. Alkohol
dalam badan ni kan, rosakkan badan, rosakkan otak, rosakkan paru-paru, macam-macam rosakkan sebab minum alkohol kan. Tapi manusia tu nak minum juga, tapi ramai manusia tak suka. Tapi di hari akhirat ni, sungai arak tu kemudian tu dia ni seronok, sedap diminum, lazat lisyaribin. Kemudian yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Ada pula tu yang keempat, sungai apa? Sungai madu. Kalau kita fikir pula kan, madu ni melekit-lekit lah. Jangan fikir macam tu. Ini atas di akhirat sungai madu kan. Kemudian apa sifat madu? Musaffa, Allah Ta'ala sebut sini. Musaffa tu apa? Maknanya bersih 100%, tulen, tak bercampur dengan apa-apa sekalipun Madu atas dunia ni kan, dia bercampur macam ditapis-tapis, tapi dia ada bercampur juga kan. Iaitu lilinnya lah, lilin lebah, macam-macam lah campur dalam tu. Tapi nak kata Allah di akhirat ni dah lah madu, jernih, tulen, dan macam-macam lagi lah sifat-sifat yang Allah Ta'ala gambarkan. Sebenarnya di sini ada empat sungai yang mengalir. Okey, kemudian seterusnya daripada tu Allah Ta'ala sebut apa? Walahum fiha min kullis samarat. Lepas tu mereka nak buah-buahan, semua jenis buah ada. Buah durian ke, buah apple ke, buah apa-apalah, buah pisang ke, buah apa, semua ada. Kemudian tu yang lebih penting lagi ialah Allah Ta'ala kata wa maghfiratun min rabbihim. Maghfirah ni rupanya satu keindahan, satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia yang sangat-sangat yang indah kalau kita dapat Jadi Allah Ta'ala beri kepada tu. Kemudian kaman, kemudian datang selepas perkataan kaman. Artinya apa? Artinya kalau di atas tu ialah ahli-ahli syurga dapat, adakah sama apa yang diperolehi oleh ahli syurga dengan apa yang akan didapati oleh orang-orang yang kafir? Apa orang kafir dapat? Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah Ta'ala kata apa? Iaitu sama ke seperti orang yang akan duduk kekal di dalam neraka, dan kemudian mereka itu diberi minum dengan minuman yang panas menggelegak, dan kemudian minuman itu pula akan masuk ke dalam perut mereka dan membakarkan usus-usus mereka tu, isi perut mereka tu kan, akan membakar tu kan, akan memutus-mutuskan itu ya, Allah Ta'ala kata faqatta'a tu putus-putus. Sebab apa? Terlalu panas lah. Jadi sama kan, yang tadi seronok dengan sungainya, yang ini adakah sama? Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan tentang perbandingan, nak compare kan. Cuba kamu compare sikit, sama ke tu? Jadi kalau kita jawab, kita akan jawab lagi, tak sama ya Allah, tak sama ya Allah. Wa minhum man yastami'. Jadi kemudian kalau tak sama, sekarang kita dengar bagaimanakah sifat pula tu orang-orang yang orang-orang apa ni, orang-orang munafik pula Jadi orang-orang munafik ni Allah Ta'ala sebutkan wa minhum. Ni sekarang beralihlah kita kan kepada sifat orang munafik. Apa perangai sifat orang munafik sekarang ni? Allah Ta'ala kata wa minhum. Ada yang kata hum situ ialah minhum minal kuffar tu, iaitu daripada kalangan orang kafir. Tapi kenapa orang munafik itu orang kafir? Sebab orang kafir, orang munafik itu sebenarnya ialah kafir. Jadi Allah Ta'ala kata wa minhum, di antara mereka itu, di antara orang-orang yang kafir itu, iaitu orang munafik, yang mana mereka ni man yastami' ilaika, orang yang mendengar kamu. Mendengar apa? Ada setengah pendapat ulama kata, ahli tafsir kata, mendengar ni mendengar khutbah Jumaat Nabi. Jadi bila mereka ni mendengar khutbah Jumaat, man yastami' ilaika hatta iza kharaju, bila habis dah sembahyang Jumaat, bila habis dah khutbah semua, lalu min indika, daripada kamu, mana keluarlah daripada tempat kamu tu, daripada masjid tu, qalu lil ladzina utul ilma, dia pun berkata kepada orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu tu siapa? Iaitu orang-orang mukmin lah. Dia berkata kepada orang mukmin. Dia kata apa? Dia kata apa? Maza qala anifa. Ini kata-kata ni sebenarnya kata-kata yang sangat jahat Kata-kata menyindir, kita panggil. Menyindir, memperli, menistihza, yang sangat dahsyat. Apa maksud? Kalau kita lah bahasa Melayu kan, kita kata, dia cakap apa tadi tu? Benda apa yang dia cakap tadi ya? Gitu. Jadi maknanya cakap yang memperlekehkan. Maza qala anifa, itu kata-kata dalam bahasa Arab yang nak menunjukkan kepada menghina orang yang berkata tu dan tak ada apa-apa pun. Apa tu kan, mengarut tu kan, macam itulah kita kata kan. Dia cakap apa tadi tu? Apa tu mengarut tak apa tadi tu? Dia kata kepada Nabi SAW. Jadi ini adalah menurut satu pendapat kita kata tadi kan, adalah selepas daripada khutbah Jumaat. Ada yang kata ialah umum iaitu apa-apa saja yang Nabi mengajar ke, Nabi bercerita ke, Nabi buat apa ke dalam masjid, Nabi kata apa-apa, selepas daripada tu, kalau mereka ni keluar je jauh daripada Nabi, mereka kutuk Nabi SAW dengan kata-kata itu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Orang macam tu Allah Ta'ala akan cop. Taba'an ala qulubihim, cop di atas apa? Bukan cop di atas kertas, cop di atas hati.
stamp di atas hati mereka tu. Stamp, bila stamp ni, bila dia kata apa ni stamp ni, dia akan jadi apa taubaa ni, dia akan jadi makna tak boleh buka dah. Jadi sebab tu kata wattaba'u ahwa'ahum, dan Allah nak sebut sekali lagi tu, mereka ni mengikut nafsu mereka, mengikut nafsu mereka. Jadi seterusnya lagi Allah Ta'ala kata wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi Allah kata, dan ada pun orang-orang yang beriman tak macam tu. Orang beriman ni macam mana? Orang beriman ni macam mana? Orang beriman ini, mereka ini ialah orang-orang yang mana ihtadaw. Ihtadaw tu maknanya menurut hidayah. Maknanya mereka dah dapat hidayah kan. Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka kan. Mereka ikutlah hidayah tu. Dah Allah Ta'ala tunjuk dah lampu, tunjuk dah jalan yang betul. Ikutlah kan. Jadi itu ihtadaw, orang yang mengikut hidayah maknanya. Maka Allah Ta'ala akan tambah lagi hidayah mereka, zadahum huda. Maknanya nampak tak kan? Maknanya kalau kita ni kan dapat hidayah, kita ikut hidayah, Allah Ta'ala akan beri lagi hidayah kepada kita. Tapi kalau kita, Allah Ta'ala dah tunjuk hidayah, tiba-tiba kan kita tak nak ikut hidayah tu, nanti Allah Ta'ala takut akan potong hidayah tu, tak tunjuk langsung lah selepas daripada tu. Jadi zadahum, Allah Ta'ala kata zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian tu Allah Ta'ala akan bawa datang kepada mereka pula apa? Takwa mereka, iaitu kepatuhan mereka. Mudah nak buat kebaikan. Kalau tak, susah nak buat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala mudahkan, Allah memberi taufik kepada kita, dan kemudian hidayah kepada kita. Jadi yang ayat yang terakhir, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Allah Ta'ala kata sini, mereka ni sebenarnya, kalau ikutnya sini ialah fahal ni soalan, fahal ni soalan, tapi soalan di sini nama dia istifham ingkari ataupun istifham ta'ajjub nama dia. Iaitu soalan, tapi soalan nak menunjukkan kepada nak menunjuk apalah mereka ni, apa lagi mereka nak tunggu ni, gitu kan. Jadi kalau ikut dia, fahal yanzuruna illa sa'ata, mereka nak tunggu kiamat ke? Kiamat ni apa? Dia akan datang nanti kepada kamu ni, mengejut tau. Mengejut macam mati kita kan, mati pun kiamat kecil, mengejut mati ni kan. Kita kadang tak sedar kan, sakit jantung ke tiba-tiba mati, kadang-kadang aksiden ke tiba-tiba mati, tengah-tengah gembira ke tiba-tiba mati kan. Jadi Allah Ta'ala kata baghtatan, maknanya dia datang tu tiba-tiba. Akhirat pun akan datang tiba-tiba juga. Bangun pagi tengok matahari dah naik sebelah barat kan. So masa tu kita nak minta ampun kepada Allah, nak istighfar kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita, Allah Ta'ala boleh kiamatkan baghtatan. Faqad jaa asyratuha. Allah Ta'ala kata dah datang dah. Dah datang apa? Asyrat. Asyrat tu ialah tanda-tanda. Bukan syarat-syarat, tapi makna asyrat tu ialah tanda-tanda dah datang dah. Pada zaman Nabi SAW dah datang dah tanda-tandanya. Antaranya apa? Iaitu datangnya Nabi tu dah tanda tu kepada kiamat. Sebab itulah Nabi SAW katakan dalam satu hadis dia, dalam satu hadis ni Nabi katakan, aku ni dengan kiamat ni kahatai ni kan, macam dekat sangat tu kan, dekat tu kan, aku dengan kiamat ni. Maknanya bila aku datang, itu tanda bahawa kiamat tu dah hampir. Kemudian yang keduanya, tanda kiamat lagi apa? Terbelahnya bulan. Orang Arab, orang Quraisy sudah nampak kan, bulan tu terbelah kan di zaman Nabi SAW. Jadi banyaklah kan di antara tanda-tanda yang menunjukkan apa, bahawa kiamat tu dah dekat, asyratuha. Jadi dah ada dah tanda-tandanya. Fa anna lahum iza ja'atuhum zikrahum. Dia kata macam manalah Allah jadi sebut kat sini kan, macam manalah mereka ni kan, dah datang kepada mereka zikra, dah datang dah Quran dah datang dah peringatan, tapi mereka ni buat tak endah juga. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat yang terakhir kita pada hari ini daripada surah Muhammad ni, ayat yang ke-19, iaitu Allah Ta'ala kata oleh kerana itulah maka wahai Muhammad, ulama tafsir kata maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Fa'lam situ maksudnya fa'lam, maka istiqamahlah kamu bahawa apa? La ilaha illallah. Bahkan tapi kata setengah ulama lagi, iaitu pun fa'lam kat sini, kalau ulama-ulama ulama-ulama akidah, ulama-ulama usuluddin, maknanya kan ulama-ulama tauhid, dia akan kata sini fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini nak menunjukkan bahawa apa? Kita nak meyakini, kita nak nak berkata la ilaha illallah tu, kita mesti ada ilmu dulu. Sebab disebutkan fa'lam. Fa'lam maknanya hendaklah kamu berilmu, hendaklah kamu mempunyai ilmu, hendaklah kamu faham bahawa apa? Bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala katakan, kalau ikut tafsiran tadi kata fa'lam annahu la ilaha illallah, istiqamahlah kamu pada la ilaha illallah walaupun apa saja orang kafir ni buat. Dan kemudian wastaghfir li zambik, dan istighfarlah kamu terhadap dosa-dosa kamu. Adakah Nabi ni mempunyai dosa? Tidak kan. Tetapi Nabi nak menjadi contoh kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah
istighfar sebagai contohnya, dalam hadis-hadis yang seperti Riyadhus Shalihin disebutkan Nabi ni istighfar lebih daripada 70 kali. Ada yang kata lagi, riwayat kata lebih daripada 100 kali. Jadi kalau kita ni kan manusia, umat Nabi Muhammad yang banyak bersalah ni, tiba-tiba tak istighfar, itu satu benda yang pelik kan. Jadi oleh kerana itu marilah kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim terhadap kesalahan-kesalahan kita, dan kita bertaubat kepadanya. Dan lepas tu dia kata apa? Walil mu'minin wal mu'minat. Dan istighfar jugalah kepada mukminin dan juga mukminat. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma, jadi kita baca kan selalu benda ni kan. Sebab tu inilah sunnah yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar untuk diri kita, istighfar untuk muslimin dan muslimat, dan mukminin untuk mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Taala tahu. Allah Taala tahu. Jadi ulama sebut sini mutaqallabakum ni apa yang kamu buat. Apa yang kamu buat kan? Kamu pergi sini ke, kamu pergi sini ke, kamu, Allah Taala tahu semua kan. Lepas tu mathwaakum ketika kamu berdiam, kamu tidur ke, kamu apa kan, Allah Taala tahu kamu di mana kamu berada. Jadi kalau Allah Taala tahu, maka ke mana lagi kita nak lari? Allah Taala tahu apa yang kita buat, ke mana lagi kita nak lari kan? Jadi oleh kerana itu marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setakat itu saja pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.